Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam tabaraka wa sallama tasliman kasira amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tuan-tuan, bapa-bapa sekalian dan ibu-ibu sekalian, semalam kita cakap bahasa Inggeris, hari ini kita cakap bahasa Melayu. Dalam dua-dua ceramah ni, saya pun tak tahu, siapa pun tak tahu apa yang saya nak cakap, melainkan Allah ni. Mereka yang duduk ni tak tahu apa saya nak cakap, saya pun tak tahu. Allah tahu. Itu macam mana tu? Banyakkan orang kalau dia nak bercakap, dia buat persiapan lah. Apa nak cakap kan? Sehari suntuk ke? Seminggu. Kalau dia Perdana Menteri, dia akan ada orang menulis ceramah dia tu. Penulis pidato dia tu. Bukan dia cakap je. Dia tahu apa dia nak cakap. Saya tak ada. Saya tak ada penulis. Saya sendiri tak ada tulis. Saya duduk kat kursi ni, saya cakap. Macam mana boleh cakap yang betul? Semua betul. Tentu patut kamu hairan lah. Tak hairan? Tak heran ke heran? Berhari-hari. Bukan ada hari tak ada. Tanpa tulis, tanpa persiapan, cakap. Ini perkara tak ada berlaku pada umumnya lah, orang biasa. Tapi pada Nabi, mereka memang tak ada persiapan. Sebab apa mereka cakap? Ilham atau wahyu dari Allah. Jadi apa saya cakap ni ilham dari Allah. Kalau takkan saya boleh cakap tanpa persiapan. Tak ada persiapan, boleh cakap. Jadi apa saya cakap ni ilham, apa kamu dengar ni kena ikut. Bukan nak dengar macam ceramah-ceramah lain tu. Boleh satu orang cakap yang betul. Kalau tak ada ilham, tak boleh. Jadi ceramah ni, bila dia ceramah yang Allah ilham, yang betul, Allah akan buat dia didengar satu hari nanti lah, seluruh dunia. Kalau tak betul, Allah tak bagi orang dengar. Kalau agama tak betul. Misal tulis tafsir Quran tak betul, Allah tak bagi orang baca. Allah yang bagi orang baca, Allah yang bagi orang tak baca. Allah yang bagi orang dengar, Allah yang bagi orang tak dengar. Bukan kita boleh buat orang dengar. Penyanyi-penyanyi biasa ada masa dia main peak orang dengar. Ada waktu penyanyi yang sama tak ada orang nak dengar. P.Ramlee zaman keemasan dia banyak orang puji dia, suka dia. Jadi tiba waktu Allah buat orang tak suka dia. Mula dia merasa sangat derita. Penyanyi, pelakon, tiba-tiba hilang. Tak ada
dikenal lagi, tak ada dicakap. Satu waktu tu orang cakap aja. Semua tu Allah yang buat. Jadi Allah SWT akan buat dia tersebar bila benda tu benar. Bila apa yang ditulis tu benar, dia akan diterima. Dan umat ni takkan bersatu atas benda yang salah. Dia akan atas benda yang benar. Kita nak tahu satu benda tu benar bila Allah buat dia tersebar sampai kiamat. Quran ni ada orang tak nak baca, tapi Allah akan buat dia. Orang belakangkan Quran, tak nak baca Quran, macam Sufyan. Orang Islam tak baca Quran. Banyak sekarang orang Islam tak baca Quran. Dia Tuhan dia Allah, tapi tak tahu apa Allah mahu. Dia tak baca. Rasidi, hanya bertubi-tubi saya cakap kena baca Quran, baru dia mula baca Quran. Tidak, tak baca. Bayangkanlah orang lain yang tak dapat Allah bagi nikmat. Ni nikmat Allah semua. Untuk dengar yang benar, tak nak ikut. Kan? Jadi sekarang ni Quran ni nak tulis tafsir dia bukan kerja orang biasa ni. Kalau kerja orang biasa pun boleh. Banyak tafsir Quran dibuat di dunia, tapi kita tak ada. Jadi maknanya benda tu bukan susah je, memang tak boleh dibuat lah. Melainkan orang tu ada dapat ilham. Wahyu memang tak ada lah. Siapa pun Nabi sekarang tak ada. Yang ada ilhamnya. Jadi kalau tak dapat ilham, memang tak boleh tulis Quran ni. Tafsir ni, tak boleh. Mesti salah. Sebab itu Allah punya perkataan, Allah punya kitab. Mana boleh orang dapat faham apa Allah mahu, sedangkan dia manusia biasa je. Dia pula boleh tahu apa Allah mahu? Boleh. Melainkan Allah ilham kat dia. Takkan Allah ilham kat sesiapa je. Macam Rasidi, boleh dapat ilham. Kau tengok perangai dia pun tahu. Takkan Allah tersalah pilih pula. Allah tak mungkin salah pilih punya. Tak mungkin. Jadi orang yang diberi ilham ni orang yang Allah telah pilih. Allah percaya. Allah tak ada percaya punya. Allah pilih, Allah tahu. Dia orang betul. Jadi Allah pilih dia. Allah bantu dia. Untuk bantu dia, Allah ilhamkan dia. Jadi bukan boleh tafsir Quran ni. Orang kata ada 15 ilmu. Tak. Kenapa tak ada siapa ada 15 ilmu? Kenapa sampai hari ni tak ada tafsir Quran? Yang cakap ada 15 ilmu pun tak tafsir Quran. Maulana Zakaria, yang diagung oleh orang Jemaah Tabligh dan seluruh dunia. Dan tak ada tulis tafsir Quran. Adalah buat tafsir apa ni, macam apa Said Kutub, ada sikit-sikit cakap tentang Quran. Jadi ini perkataan Allah, Quran ni dia bukan perkataan Muhammad. Jadi untuk tahu apa Allah mahu, tinggi tu. Apa Allah tak mahu. Sebab itu orang tak tahu apa Allah mahu. Bukan Rasidi heran kenapa dia orang tak tahu apa Allah mahu. Dia orang ulama, kata Rasidi. Aku memang Allah tak tahu, aku bukan ulama. Dia bukan ulama tahu. Orang yang dapat ilham dari Allah. Dan orang dapat ilham ni, dia bukan ulama, dia kekasih Allah ataupun dia orang yang Allah telah pilih ya. Jadi wakil dia, Nabi atau Nabi. Nabi Allah terus bagi wahyu. Tapi dia orang tak ada tulis tafsir pun. Dia orang terima sampai Nabi. Tafsir ada. Tafsir ni
Yang Allah bagi faham lagi lebih tu. Jadi kitab tafsir yang saya tulis tu bukan saya yang tulis sebenarnya. Nampak saya tulis lah, tapi Allah yang tulis. Nampak saya buat, tapi bukan Allah buat. Tapi kamu mungkin, apa pula Allah buat, mana ada Allah duduk kat kerusi tu. Yang duduk kerusi tulis tu saya. Kamu nampak Allah duduk tu? Mana boleh. Mesti kamu nampak saya buat. Jadi yang kamu nampak tu menipu. Ini yang orang tak boleh terima. Yang nampak tu menipu. Tapi Allah beritahu, yang nampak tu menipu. Kata Allah kepada Nabi, bukan kamu baling pasir tu. Allah perintah Nabi baling pasir dekat badan. Allah beritahu, bukan kamu baling, aku baling. Macam itulah saya cakap, bukan saya tulis, Allah tulis. Yalah, Allah gunakan saya je untuk tulis. Jadi bila Allah gunakan saya untuk tulis, Quran tu betul aja, tak ada salah. Sebab Allah yang tulis, saya bergerak aja. Bila Allah SWT beritahu kepada Nabi, bukan kamu lontar pasir, aku. Pasir tu boleh masuk semua mata dia orang tu, sehingga mata dia orang tak boleh nampak. Dan sahabat dengan malaikat-malaikat semua bunuh dia dengan mudah, dengan izin Allah. Jadi Allah SWT yang buat. Ini benda baik je lah. Takkan pula aku mencuri, bukan aku mencuri, Allah mencuri. Ini tak betul. Kenapa tak betul, Sufyan? Sufyan mencuri. Sufyan kata nak tiru saya. Bukan saya mencuri, Allah mencuri. Boleh, Sufyan? Boleh kau cakap macam tu, Sufyan? Allah SWT bagi pilihan, curi atau tidak. Buat keadaan yang mana dia boleh curi atau tidak. Orang tak nampak, tapi Sufyan yang pilih untuk curi. Allah nampakkan dia jumpa, lepas tu tak ada orang nampak. Allah, Sufyan fikir, curi tidak, curi tidak, curi. Ada. Jadi kita ni Allah bagi kita pilihan. Tapi bab Quran ni ini lain. Bab macam Nabi-Nabi, Rasul, Nabi ni, itu Allah ilhamkan dia. Allah kata, bukan kamu yang buat, aku yang buat. Bukan kamu baling pasir, aku baling. Nasuah, bukan kamu tulis Quran tu, aku tulis. Kenapa Allah suruh Nabi-Nabi macam ni? Supaya mereka jangan riak. Kalau kita cakap saya buat, ini tak betul. Benda baik kan? Macam ceramah ni, saya cakap saya buat, tentu saya riak. Takkan tak riak pula. Benda baik, hari-hari saya ceramah, hari-hari saya naik riak. Rasidi tak ada ceramah pun riak. Tak ada tulis kitab pun dia riak. Duit pun tak ada, dia riak. Jangan kan, kalau dia boleh tulis kitab, dia boleh bagi ceramah, dan dia percaya saya yang buat, bagaimana mungkin dia tak riak? Azazil bila dia sembahyang, dia mengajar, dia percaya dia yang buat. Sebab itu dia jadi orang riak. Orang riak ni biasanya orang banyak kelebihan lah. Allah beri dia kelebihan untuk duga dia, sama ada dia percaya dia buat atau Allah buat. Sebab itu Allah bagi tahu kita, supaya jangan kamu percaya kamu buat. Benda baik lah. Yang bagi kamu dapat buat benda baik tu aku. Allah ingatkan kita. Yang bagi apa kamu dapat, kekayaan kamu, harta kamu, bukan usaha kamu, aku.
Jadi Allah bagi cerita dalam surah Kahfi, dua lelaki, satu diberi oleh Allah kekayaan dan kuasa. Allah beri dia taman, dua taman. Antara dua taman tu ada tanaman lain, mengalir sungai. Jadi dia juga ketua kaum dia. Jadi satu hari dia cakap pada kawan dia yang satu lagi, aku ada harta dan banyak pengikut dari kamu. Aku rasa taman aku ni takkan lenyapnya. Lepas tu aku tak percaya Tuhan dia. Kalau ada pun hari akhirat dia, aku di akhirat nanti akan diberi taman lebih baik daripada taman ni. Jadi kawan dia yang satu lagi cakap, janganlah kamu tidak bersyukur. Bagi aku, walaupun aku lebih tak sekaya kamu, tapi aku percaya Allah Tuhan aku. Kalaupun dia tak bagi aku sekarang, dia mungkin bagi aku taman lebih baik daripada kamu. Macam mana nak tafsir ni cerita ni? Dengan izin Allah, Allah buat saya tafsir panjang. Kamu nak tahu, kena baca lah tafsir saya. Nak dengar ceramah je, baca tak nak. Mana nak boleh. Jadi satu orang yang merasai dia punya banyak pengikut tu, dia yang usahakan, dia jadi riak lah. Bila riak, dia takkan jadi orang bersyukur. Bila tidak bersyukur, lama-lama iman dia hilang. Kawan dia yang satu lagi tu orang beriman dan beramal soleh. Tanda dia beriman soleh, dia orang yang sabar. Dia bila dihina oleh kawan dia, dia tak terus melenting. Dengan baik dia jawab. Macam Rashidi kan, dia tak beriman beramal soleh. Kau tengoklah gaya dia, cepat marah. Dia marah dengan Hanzalah bau ni. Saya tengok itu bukan gaya orang beriman dan beramal soleh. Kelakuan tidak baik. Orang tu dihina oleh kawan dia, dia terima je, dia tak ada marah. Jadi akhirnya Allah buat taman kawan dia tu yang rosak, hancur. Jadi kawan dia mulalah merasai, kalau aku takkan jadi begini kalau aku tidak mempersekutukan Allah. Jadi kenapa Allah hancurkan taman dia? Sebab apa? Sebab Allah mau ajar dia, bukan sebab Allah musnahkan sebab sesaja saja Allah mau musnahkan. Kerana dia telah berada jalan salah, Allah mau dia kembali jalan betul. Jadi bila dah dimusnah, baru dia begitu. Tak ada siapa boleh tolong dia sekarang. Semua sudah jadi habis. Jadi manusia umumnya bila ada dunia, macam Sufyan tak dibagi lagi. Kata dia dibagi, kan? Dengan iman yang tak ada. Jadi dia jadi orang riak. Kalau tak tunjuk, tidak cakap pun dengan gaya dia. Orang yang dulu dia kenal, dia mula tak kenal. Terutama yang tak ada harta daripada dia atau kurang harta. Macam orang tadi, aku lebih baik daripada kamu, aku lebih kaya. Jadi Sufyan akan jadi lama-lama, kerana dia mempersekutukan Allah. Dia ingat kebun dia boleh tolong dia, bantu dia, harta dia, dia jadi kafir. Satu orang yang percaya harta dia boleh pelihara dia, dia sudah jadi kafir. Sudah jadi kafir.
Jadi kata-kata kawan dia yang kaya tu, aku rasa taman aku ni, kebun aku ni takkan hancur selamanya. Itu kata-kata mulut dari orang yang sudah jadi kafir. Kata kawan dia, Allah SWT senang aja nak hancurkan kebun kau. Allah boleh hantar kilat dan benamkan kebun kamu, atau bagi air taman kamu tu masuk ke bawah, kering kontang. Kamu jangan begitu yakin, kata kawan dia, tentang benda ni. Asbabnya dia tak boleh bantu kamu. Jadi satu orang beriman pada saya, satu dah jadi tak beriman. Jadi apa berlaku? Allah hancurkan kebun dia. Bila Allah hancurkan kebun dia, baru dia menyesal. Ini yang berlaku pada manusia umumnya. Bila Allah dah buat, baru dia, alangkah hinanya aku, kalaulah aku tidak mempersekutukan. Mula dia menjerit-jerit, melolong, mengatakan kenapa taman aku habis hancur. Mula dia tekan jari dia, marah kan? Tapi itu semua disebabkan oleh kelakuan dia yang tidak mensyukuri nikmat Allah yang Allah bagi, harta, kuasa. Jadi Allah SWT bila bagi kita harta, kuasa, kita jangan jadi orang yang merasai itu harta kita. Ini dapat hasil usaha saya. Jangan jadi begitu. Tapi senang dicakap lah ni, tapi yang nak ikut tak nak. Bila dia ada harta, kuasa, dia mula lupa. Lupa apa? Yang Allah bagi dia. Jadi dia kata ini usaha saya lah, macam Karun. Karun bukan kaya, miskin juga sebelum kaya. Allah buat dia. Bila Allah buat dia, orang Nabi-Nabi waktu tu bagi tahu dia, kamu bayar zakat. Dia kata, apa pasal aku nak bayar zakat? Ini harta aku dapat dengan usaha aku, kerana aku pandai. Jadi mereka semua mengaku usaha yang Allah bagi, benda yang Allah bagi kat dia, dia punya usaha dapatkan bergalah. Jadi kalimah la ilaha illallah, tiada yang bagi harta, kuasa melainkan Allah. Ini kena ada dalam hati kita. Kalau tak ada dalam hati kita, kita pasti akan jadi, bila harta kuasa datang, kita hilang iman lah. Kita akan jadi orang yang engkar. Sekarang mungkin kamu semayang, tapi kamu percaya sikit lah. Tapi bila diduga dengan harta, kuasa, tiba-tiba dapat jadi menteri. Macam Sufyan. Apa akan jadi pada dia? Dia akan mula merasa bongkak, dan dia mula cakap-cakap yang menunjukkan dia orang tak beriman. Macam orang tadi. Tiba Allah SWT tarik balik. Allah buat dia terjebak dalam skandal. Jawatan dia ditarik, semua ditarik, dia dimasukkan jail. Baru dia sedar, kalaulah aku. Tapi dah, semua dah terlepas lah. Semua dah dapat dah kat dunia lagi. Jadi Sufyan kata, kalau aku tidak, kalau dia ingat lah, kalau aku bersyukur, tidak belagak, takkan jadi begini. Manusia ni lupa bila dia diberi itu, baru dia ingat. Jadi jangan begitu. Kita kena sentiasa ingat bahawa ni kita ni tak ada apa-apa, tak boleh buat apa-apa, tak boleh dapat apa-apa melainkan diberi oleh Allah. Semua yang kita ada ni Allah bagi, bukannya kita dapat dengan usaha kita. Bukan kita yang buat, Allah yang buat. Kalau kita dapat buat benda baik lah. Supaya kita jangan puji diri, puji Allah. Samad dia puji diri dia. Sebab apa? Dia ingat dia yang buat. Satu orang percaya dia buat, tentu dia puji diri dia. Kalau dia kata Allah buat, dia puji Allah. Kenapa Sufyan puji diri dia? Sebab dia percaya dia yang buat.
Kenapa dia rasa tinggi dapat banyak harta? Kerana dia kata usaha dia yang buat dia dapat jadi kaya. Kenapa dia pandang rendah kat orang miskin? Dia kata pemalas. Sebab dia kata orang miskin ni malas, sebab itu dia miskin. Jadi dia pandang rendah kat orang miskin. Dia pandang tinggi kat dia. Jadi itulah sebabnya Allah hancurkan taman orang. Cerita dalam Quran, surah apa ni? Surah Al-Kahfi. Begitu Allah bagi cerita tentang sahabat dalam gua panjang. Apa pelajaran dia? Apa yang kita nak tahu? Apa Allah mahu dari cerita? Hari ini dari cerita dua sahabat tadi, Allah nak bagi tahu kita. Jangan kita lupa yang taman semua cantik tu Allah yang bagi. Jadi macam mana nak ingat kita supaya kita jangan lupa? Kita jangan ingatkan kita kena ingatkan orang. Baru kita boleh jadi ingat. Kita kena ingatkan orang dan ingatkan diri kita. Sebab itu Allah SWT fardu kan kita buat kerja mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran, mengajak manusia kepada beriman kepada Allah dan Rasulnya. Bukan untuk orang tu saja ingat, yang penting yang kita ingat. Kalau kita tidak buat kerja mengingat kepada kebaikan, watawasal bil haq watawasal bis sabr, kita tak mungkin boleh ingat Allah. Sebab kita tak cakap untuk ingatkan orang. Sebenarnya bukan kita ingatkan orang, ingatkan diri kita. Masa Covid ni kita disuruh juga doa je. Sebenarnya kita tak jumpa orang. Jumpa orang tu asbab aja. Sebenarnya nak mengingatkan diri kita. Kita jangan sangka kita buat kerja dakwah ni nak buat baik pada Allah. Tak. Allah tak perlu pada kerja dakwah kita ni untuk Allah hidupkan agama. Apa sebab? Kalau Allah kata masuk Islam, masuklah orang tu. Allah nak bagi hidayat, dapat dah hidayat. Satu negara boleh dapat hidayat. Kita boleh, seorang pun tak boleh. Bukan kerja kita untuk bagi hidayat, kerja kita mengajak je, mengingat. Itu je. Kita tak ada kuasa nak buat sesiapa beriman melainkan Allah. Jadi untuk apa Allah perlu kita buat gas tu, sedangkan dia tak perlu untuk dia bagi hidayat. Kita yang perlu buat gas ni. Kita yang perlu buat kerja mengajak manusia kepada kebaikan, menjaga kemungkaran. Kita yang perlu buat kerja watawasal bil haq watawasal, bukannya Allah. Perintah-perintah yang Allah bagi kepada kita bukan perintah untuk Allah, perintah untuk kita. Ada Allah sembahyang. Apa salah sembahyang nak? Ya tak? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita buat kerja dakwah kerana dia perintah baik untuk kita. Suruh kita sembahyang kerana baik untuk kita. Semua perintah-perintah Allah yang Allah bagi dalam kita dalam Quran ialah perintah baik untuk kita, bukan baik untuk Allah. Jadi kalau kita tak sedia nak buat, Allah tak paksa. Untuk apa pula Allah paksa? Macam Samad dipaksa oleh Allah. Allah untung ke Samad beribadah tu? Pindah dari Melaka ke sini. Allah ada untung ke? Apa untung Allah Ta'ala? Tapi Allah sayang saya sebab tak ada pembantu. Samad lah yang ada sikit baik daripada semua yang lain. Yang ini langsung lah. Apa dia nak bantu? So Allah paksa. Samad ni tidak mengikut peraturan biasa. Allah umumnya tak paksa. Allah sendiri beritahu tak ada paksaan dalam Islam. Apa pula kita pula nak paksa orang? Kita hanya mengajak orang je. Mengingat orang je. Sebenarnya bukan mengingat orang, mengingat kita. Supaya kita ingat bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, tiada yang berkuasa melainkan Allah, tiada yang beri faedah, bahaya melainkan Allah. Kita lebih perlu lagi untuk ingat perkara ini daripada orang lain. Jadi bila kita buat gas, jaulah, cakap kalimah, kita sebenarnya mengingatkan diri kita berulang kali, berhari-hari, berbulan-bulan, supaya kita percaya kepada apa yang kita cakap tu.
bahawa Allah yang memiliki segalanya, Allah SWT yang buat segalanya. Takkan berlaku satu benda melainkan Allah izin. Jadi bila ini ada dalam hati kita ke tahap yang Allah mahu, lebih lagi, kita tidak akan puji diri kita lah, puji Allah. Bila kita tak puji diri kita, puji Allah, takkan kita jadi orang riak pula. Tentulah kita jadi orang tawaduk. Yang benarnya Allah yang buat, yang salahnya kita rasa kita buat. Macam Rashidi, dia ingat dia buat. Sebab itu dia jadi pemarah. Satu orang jadi orang yang pemarah kerana orang tak nak ikut cakap dia. Orang tak nak ikut je marah, anak tak nak ikut je marah, bini tak nak ikut je marah, siapa pun tak nak ikut marah. Kenapa kita nak marah? Sebab kau kena ikut cakap aku. Marah. Jadi hidup semua marah. Kalau ada orang perli je marah, kalau ada orang tegur sikit marah. Sebab kita ada kepercayaan yang salah. Kalau hilang je benda sedih, itu hilang je sedih, dapat aja kau main lagi terlalu gembira. Jadi semuanya perbuatan jadi salah disebab kepercayaan yang salah. Kepercayaan yang salah disebabkan tak dengar percakapan betul. Kita tak dengar sebab kita tak cakap. Kita nak suruh orang cakap kat kita, tak mungkin. Kita kena cakap, baru kita boleh dengar. Sebab itu kita disuruh oleh Allah, wa tawasau bil haq, dan buat kerja tu dengan cara sabar, wa tawasau bil sabr. Baru kita boleh jadi orang beriman dan beramal saleh. Kalau tidak, kita akan jadi. Jangan kita fikir kita buat gas ni, kita buat baik pada Allah, tak ada. Langsung tak ada. Buat baik pada orang pun tak ada. Kalau orang tu tak mendengar. Sebenarnya kita buat baik pada diri kita. Orang yang tak nak buat gas, cakap kalimah ni, orang yang bodoh. Orang yang tak mau buat baik pada diri dia. Oh, saya malulah, segan lah. Memang kau malu, segan buat apa? Benda yang kau buat baik untuk diri kau, kau nak segan buat apa? Kalau kau tak buat, kamu tak adalah dapat yakin yang betul. Rashidi dia buat, tapi sampai sekarang tak betul lagi. Sebab dia buat dengan cara yang salah. Tapi dia tak nak mengaku. Mana boleh salah, aku cuti mati je. Yalah, kalau tak salah kenapa pula tak? Satu, kalau cara betul, niat tak betul. Dua je. Sama ada dua-dua salah atau cara salah betul, niat tak betul. Jadi mana nak dapat kesan? Dia kena cara Muhammad SAW dan niat nak suka kau. Bila dua ni betul, baru Allah terima, baru ada kesan kalimah tu masuk. Macam Pendi, dia tak buat dengan betul, sampai mati pun tak boleh masuk kalimah. Jadi buang masa je lah. Kita kena buat kerja, kita mau taat perintah Allah dengan cara betul. Cara betul tu cara Nabi SAW. Niat betul tu untuk sukakan dia. Mau lagi amal tu jadi cantik dengan merasai Allah melihat. Mau lagi dia cantik dengan yakin akan janji Allah. Bila amal tu lebih cantik, lebih baik, baru Allah SWT akan overlook, lepas pandang kita punya kesalahan-kesalahan yang kecil. Dan Allah SWT bagi ganjaran pada amal baik kita. Yang amal kita banyak buat amal baik, tapi ganjaran untuk amal terbaik. Macam tu. Allah SWT Tuhan yang Maha Karim, Rahim. Segala yang dia beri pada kita untuk kita. Ada agama, benda, makan, minum, boleh makan daging, boleh makan sup, boleh makan sayur, boleh bersetubuh, boleh kencing, boleh buang air besar. Semua tu dengan izin Allah. Kita tak ingat ke? Tak tahu ke? Tak mungkin kita boleh kencing kalau Allah tak izin. Tak mungkin kita boleh buang air besar kalau Allah tak izin. Tak mungkin kita boleh makan. Namun disebabkan kita lupa Allah, almost all the time, apa yang kita buat, tak ada zikir, tak ada bersyukur. Dan apa jadi? Bukan iman tambah, riak tambah. Akhirnya kita binasa. Okey.